kesan konflik dalam keluarga. Standard pembelajaran pada hari ini ialah menyatakan maksud konflik serta contoh konflik yang berlaku dalam keluarga, menghuraikan punca berlakunya konflik dalam keluarga, menganalisis kesan konflik kepada remaja, menilai dan mencadangkan kaedah yang berkesan untuk remaja mengatasi konflik yang dihadapi, mencadangkan cara untuk membantu meningkatkan hubungan baik dalam keluarga dan mengaplikasikan kemahiran menjalinkan hubungan yang baik dengan ahli keluarga dan bukan ahli keluarga. Konflik bermaksud perselisihan atau pertentangan idea antara individu. Kadang-kala konflik akan terjadi kerana masing-masing ingin menegakkan pendirian sendiri. Sebagai contoh, perselisihan faham antara bapa dengan anak, hubungan dini dengan keluarga mentua dan keputusan terhadap sesuatu perkara yang tidak dipersetujui secara bersama-sama. Terdapat 3 punca konflik dalam keluarga. Yang pertama ialah masalah kewangan. Sumber pendapatan yang rendah berbanding dengan perbelanjaan yang tinggi menyebabkan masalah kewangan dalam keluarga. Anak-anak akan mengalami tekanan jika ibu bapa tidak dapat menyediakan wang untuk membeli keperluan mereka seperti buku rujukan. Akibatnya, berlaku perselisihan faham antara mereka. Punca konflik dalam keluarga yang kedua ialah halangan komunikasi. Kadang-kala, terdapat perbezaan pendapat antara ahli keluarga semasa berkomunikasi. Hal ini mungkin disebabkan penyampaian mesej yang tidak tepat sehingga menimbulkan konflik. Dan yang ketiga ialah cara didikan ibu bapa. Biasanya, anak-anak menjadikan ibu bapa sebagai model ikutan dan mereka akan meniru perkara yang diamalkan oleh ibu bapa mereka. Anak-anak yang terlibat dengan jenayah biasanya datang daripada keluarga yang mempunyai akhlak yang rendah. Terdapat pelbagai konflik dalam diri remaja seperti konflik remaja dengan ibu bapa dan juga konflik kasih sayang, iaitu remaja berasakan diri mereka tidak dikasihi. Konflik yang timbul dalam diri remaja ini memberikan impak yang besar dalam kehidupan remaja. Terdapat 2 kesan konflik kepada remaja, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Kita lihat dulu kesan positif. Yang pertama, kesan positifnya ialah dapat menerapkan nilai yang baik hasil daripada tunjuk ajar, nasihat dan galakan keluarga ke dalam diri remaja. Yang kedua, remaja akan belajar menyesuaikan diri untuk mencapai peringkat kedewasaan. Seterusnya, konflik juga dapat meningkatkan harga diri remaja dan yang terakhir, dapat mengajar remaja untuk lebih bersyukur terhadap segala nikmat yang dikurniakan oleh Tuhan. Seterusnya, kita lihat pula kesan negatif. Yang pertama, remaja akan berasa tidak selamat semasa berada di dalam rumah atau di luar rumah. Selain itu, remaja juga mudah berasa tertekan kerana menghadapi masalah dengan keluarga dan rakan sebaya. Remaja juga akan berasa takut, sedih dan pesimis yang mengakibatkan remaja terjebak dengan gejala sosial dan akhir sekali yang lebih parah, remaja boleh terlibat dengan aktiviti keganasan. Konflik yang tidak diatasi boleh menyebabkan masalah keluarga dan juga masalah sosial. Antara kaedah mengatasi konflik dalam keluarga adalah seperti berikut. Yang pertama adalah peranan keluarga.
Yang kedua, peranan sekolah. Yang ketiga, kesedaran diri remaja. Dan yang keempat, peranan pihak berwajib. Kita lihat dulu peranan keluarga. Ibu bapa perlu menunjukkan contoh yang baik untuk diteladani. Mereka perlu prihatin dengan pergerakan anak-anak dan mengenal pasti rakan-rakan anak-anak mereka untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Selain itu, ibu bapa juga boleh mendisiplinkan anak-anak melalui kasih sayang, kepatuhan terhadap agama dan hubungan keluarga yang lebih erat agar mereka membesar sebagai insan yang berperibadi mulia. Seterusnya ialah peranan sekolah. Sekolah bertanggungjawab untuk mengatasi masalah disiplin dalam kalangan warga sekolah. Guru perlu berusaha untuk menarik minat murid semasa mengajar agar mereka tidak bosan yang boleh mengakibatkan mereka melakukan perkara negatif seperti ponteng sekolah. Selain itu, persatuan ibu bapa dan guru juga boleh mengembeleng tenaga bersama pihak sekolah untuk mengadakan kempen dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Program pemulihan bagi remaja yang menghadapi masalah disiplin juga haruslah dijalankan dari semasa ke semasa di sekolah. Seterusnya ialah kesedaran diri remaja. Remaja seharusnya bersedia membina dan membentuk tasiah diri dan jati diri untuk menjadi insan cemerlang. Perkara ini dapat dicapai dengan melengkapkan diri dengan ilmu agama atau pendidikan moral, pengetahuan dan kemahiran mengikut bidang bagi membina ketahanan jasmani dan rohani. Dan akhir sekali ialah peranan pihak berwajib. Pihak berwajib seperti kementerian dan agensi bukan kerajaan, hendaklah mengadakan pelbagai kempen dan forum serta mengedarkan risalah dan iklan dalam usaha mengatasi masalah disiplin dalam kalangan remaja. Selain itu, media massa juga harus diberi panduan agar dapat menyeimbangkan antara program hiburan dengan program pendidikan di televisyen, radio, akhbar, majalah dan laman sosial. Seterusnya, kita akan melihat cara untuk meningkatkan hubungan baik dalam keluarga. Okey, yang pertama ialah melalui komunikasi yang berkesan. Ibu bapa hendaklah sentiasa bertanyakan perihal anak-anak dan anak-anak haruslah dididik untuk memberikan respon terhadap pertanyaan dan penyataan ibu bapa. Lama-kelamaan, perkara tersebut akan menjadi rutin dan seterusnya proses komunikasi akan berlaku dalam keluarga. Yang kedua ialah aktiviti bersama. Biasanya, ibu bapa akan mengalami kesibukan pada hari bekerja. Oleh itu, ibu bapa haruslah berusaha meluangkan masa pada hujung minggu atau cuti umum untuk melakukan aktiviti berfaedah bersama-sama dengan anak. Seterusnya ialah penyesuaian diri dengan budaya dan tradisi. Apabila berkahwin, seseorang perlu belajar menyesuaikan diri dengan persekitaran, cara, budaya dan tradisi pasangan serta keluarga pasangan mereka. Hal ini bertujuan mengeratkan hubungan sesama keluarga mertua agar menjadi lebih erat. Seterusnya ialah pembimbing anak-anak. Bagi ibu bapa yang bekerja, masa adalah sangat terhad untuk anak-anak. Bagi memastikan pelajaran dan pengajian anak-anak tidak terabai, ibu bapa haruslah meluangkan masa untuk membimbing anak-anak mereka mengulang kaji pelajaran dan mengajar anak-anak kecil membaca buku.
Cara yang seterusnya ialah perbincangan secara bersama. Jika ada masalah yang dihadapi, permasalahan tersebut haruslah dibawa berbincang dengan seluruh ahli keluarga. Semua ahli mestilah bersetuju untuk berganding bahu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan akhir sekali ialah amalan berkasih sayang. Ibu bapa merupakan contoh teladan kepada anak-anak. Ibu bapa haruslah bertanggungjawab memberikan tunjuk ajar dan nasihat yang berguna serta peka terhadap perasaan anak-anak. Ibu bapa perlu menjadikan budaya berkasih sayang sebagai tunjang utama dalam kehidupan keluarga. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan hubungan baik dengan ahli keluarga dan hubungan baik dengan bukan ahli keluarga. Okey, sebagai contoh, hubungan baik dengan ahli keluarga boleh ditingkatkan melalui dengan melakukan pelbagai aktiviti bersama-sama seperti aktiviti perkelahan, aktiviti semasa makan, semasa menonton televisyen dan juga semasa bermain. Seterusnya, hubungan baik dengan bukan ahli keluarga dapat ditingkatkan semasa melakukan aktiviti bersama-sama di kelas, di tempat asuhan, pada hari sukan dan juga pada hari keluarga. Itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Terima kasih.